Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid tingkatan 2 KAA? Hari ini Ustaz akan masuk pembelajaran bahasa Arab dengan tajuk Anwa'u al-Jam'i. Alif di atas, alif hamzah atas, nun mati, waw atas, alif ain depan. Al-Jam'i, alif lam mati, jim atas, mim mati, ain bawah. Okey, maksud dia anwa'u al-jam'i ialah jenis-jenis kata jamak. Kata jamak bererti lebih daripada dua, sama ada ia manusia, binatang atau benda. Kata jamak dalam bahasa Arab tergolong dalam 3 jenis, iaitu yang pertama, orang panggil jamak muzakkar salim. Yang kedua, jamak muannas salim. Yang ketiga, jamak taksir. Jenis jamak terbahagi kepada 3, yang mana jamak muzakkar, jamak muannas dan jamak taksir tadi. Okey, sekarang Ustaz nak terangkan ciri-ciri dan contohnya. Kita pergi kepada yang pertama, jamak muzakkar salim. Okey, ciri-cirinya ialah ada penambahan waw nun ataupun ya nun kepada perkataan mufrad bagi muzakkar. Okey. Dan jamak muzakkar salim dikategorikan hanyalah kepada manusia lelaki. Okey, 2 ciri ini sahaja. Muzakkar salim, penambahan waw nun dengan ya nun kepada perkataan mufrad, dan ciri-cirinya ialah manusia yang lelaki, manusia muzakkar. Okey, sebagai contoh, muwazzafu, muwazzafun, okey, dia akan menjadi muwazzafuna, muwazzafuna. Okey. Seterusnya, dia ada penambahan waw nun kan, pada jamak muzakkar salim. Okey, seterusnya kita pergi kepada jamak muannas salim. Okey, jamak muannas salim ada 3 ciri. Yang pertama, dia ada penambahan alif ta, huruf alif ta kepada perkataan mufrad bagi muannas, bagi perkataan mufrad muannas. Okey. Sebagai contoh, talibatun, pelajar perempuan. Dia akan menjadi talibatun. Talibatun, seorang pelajar perempuan. Kalau ditukar menjadi jamak muannas salim, dia buang ta marbutah ditambah dengan alif ta ta'nis, dia akan menjadi talibatun. Okey, murid-murid cuba sebut talibatun. Okey, itu bermaksud ramai pelajar-pelajar atau ramai murid-murid perempuan. Okey. Okey, seterusnya ciri yang kedua bagi jamak muannas salim ialah mestilah manusia perempuan ataupun manusia muannas. Okey, sebagai contoh, muallimatun, muallimatun, seorang guru perempuan. Okey, menjadi jamak, dibuang ta marbutah pada muallimatun itu dan ditambah dengan alif ta, dia akan menjadi muallimatun. Okey, muallimatun seorang guru perempuan. Muallimatun, muallimatun bermaksud ramai-ramai guru perempuan. Okey, ciri yang ketiga bagi jamak muannas salim pula ialah selain daripada manusia, mestilah yang perkataannya mesti muannas selain daripada manusia. Sebagai contoh, sayyaratun, kereta. Sayyaratun, kereta, sebiji kereta. Okey, kalau ditukar sayyaratun, dia ada tam rebutan. Sayyaratun bukan manusia, sayyaratun benda, kereta. Dia tidak ada akal, kereta. Jadi dia dikategorikan, dia juga muannas,
ada ta marbutah, dia dikategorikan sebagai jamak muannas salim. Jadi cara tukar dia, buang ta marbutah pada sayyaratun dan diganti dengan alif dan ta ta'nis. Ia akan jadi sayyaratun. Sayyaratun. Okey, maksud dia kereta-kereta. Okey. Okey, seterusnya kita pergi yang ketiga, iaitu jamak taksir. Okay, bagaimana Ustaz bagi tahu tadi, jenis-jenis jamak ataupun anwa'ul jam'i ada 3. Jamak muzakkar salim, jamak muannas salim. Dan sekarang ni kita nak pergi yang ketiga, jamak taksir. Okey, jamak taksir ni, yang pertama, ciri-ciri yang pertama dia ialah dia berubah bentuk mufrad sama ada dengan pengurangan atau penambahan huruf pada perkataan itu. Sebagai contoh, Ustaz bawakan kitabun. Kitabun semua orang tahu buku kan? Kitabun, buku. Okey, ini adalah isim apa? Kitabun isim mufrad muzakkar kan? Okey. Bila nak tukar kepada jamak, kitabun tidak boleh menjadi kitabuna, salah. Sebab jamak muzakkar salim ni hanyalah untuk lelaki sahaja. Kan? Untuk lelaki bagi manusia yang berakal. Selain yang bukan berakal, mesti dia menjadi jamak taksir. Okey, jadi kitabun dia akan menjadi kutubun. Jamak taksir dia kutubun. Okey. Ustaz datangkan lagi contoh lain. Faslun. Faslun, kelas. Faslun, kelas maksud dia. Kelas ni bukan manusia. Kelas tiada akal. Tapi dia muzakkar. Bila kelas tiada akal dan pula muzakkar, maka dia tidak boleh menjadi jamak muzakkar salim. Sebab ingat, jamak muzakkar salim mesti manusia sahaja, dan lelaki. Itu jamak muzakkar salim. Maka oleh kerana faslun ni, perkataan itu adalah perkataan mufrad muzakkar, nak tukar kepada jamak mufrad muzakkar, maka dia juga benda yang tidak berakal, maka dia akan menjadi fusulun. Fusulun, fa depan, sad depan, waw mati, lam depan. Dia berbeza dengan kata kitabun jadi kutubun. Faslun dia tak boleh jadi fusulun, tak boleh. Dia mesti jadi fusulun. Itu adalah lahjat-lahjat ataupun logat-logat Arab yang telah menggunakan perkataan ini untuk jamak taksir. Jadi jamak taksir ni dia berbeza dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Sebab jamak taksir ni dia berubah bentuk, mengikut benda yang dia dah ditetapkan perkataan itu. Macam kitabun dia menjadi kutubun. Dia tak boleh menjadi kutubatun, tak boleh. Dia tak boleh menjadi kutubuna, tak boleh. Kutubun, dia jadi kutubun. Okey. Seterusnya faslun, dia akan jadi fusulun. Okey. Okey, itu ciri yang pertama bagi jamak taksir. Jamak taksir ni adalah jamak yang ketiga. Okey. Ciri yang pertama bagi jamak taksir, berubah bentuk mufrad sama ada dengan pengurangan atau penambahan perkataan. Okey. Ciri yang kedua pula, jamak taksir ni boleh jadi manusia lelaki. Boleh jadi juga manusia lelaki dan manusia perempuan. Manusia muzakkar dan manusia muannas. Sebagai contoh, rajulun. Rajulun. Ustaz datangkan perkataan mufrad. Rajulun. Ra baris atas, jim baris depan, lam baris tanwin di depan. Rajulun. Seorang lelaki. Nak ditukar kepada jamak rajulun, dia tak boleh menjadi rajuluna. Tak boleh. Jamak muzakkar salim tak boleh. Dia akan menjadi rijalun. Perkataan rajulun tak boleh menjadi rajuluna, tak boleh. Sebab memang perkataan dia perkataan rajulun mesti ditukar kepada, nak jadi jamak mesti ditukar menjadi jamak taksir. Dia akan menjadi rijalun. Rijalun. Okey, kita ambil contoh
perkataan lain. Perempuan. Perempuan mufrad dalam bahasa Arab ialah imra'atun. Imra'atun. Bukan Imran. Imran nama lelaki. Ni imra'atun. Okey, alif baris bawah, mim baris mati, ra baris atas, alif hamzah baris atas, ta marbutah baris hadapan. Imra'atun. Okey, semua sebut imra'atun. Okey, imra'atun kalau jamak taksir, imra'atun bermaksud seorang perempuan. Kalau jamak taksir, dia tiba-tiba berubah, dia menjadi nisaun. Wanita-wanita. Imra'atun seorang perempuan, kalau nisaun wanita. Wanita ni ramai, wanita-wanita. Ramai. Itu adalah ciri yang kedua bagi jamak taksir. Okey, yang seterusnya yang ketiga ialah ciri yang ketiga bagi jamak taksir ialah selain daripada manusia yang tidak berakal. Sebagai contoh, pen. Pen dalam bahasa Arab orang panggil apa? Qalamun. Qaf baris atas, lam baris atas, mim baris depan. Qalamun itu adalah pen dalam bahasa Arab, menunjukkan satu pen. Itu adalah isim mufrad. Mufrad satu. Isim mufrad. Nak tukar kepada jamak, dia akan menjadi jamak taksir. Dia tak boleh menjadi jamak muzakkar salim. Apatah lagi nak menjadi jamak muannas salim, sebab dia isim muzakkar. Dia tak boleh menjadi qalamuna. Tak boleh. Qalamun dia akan menjadi aklamun. Okey, jadi berbeza dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Jamak taksir ni memang berbeza dengan jamak muzakkar salim dengan jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim ditetapkan dah. Nak tambah apa? Tambah waw nun atau ya nun. Kan? Jamak muannas salim pun ditetapkan dah. Buang ta marbutah ditambah dengan alif ta. Jamak taksir ni dia pelik sikit. Jadi macam mana kita sebagai seorang pelajar, murid yang belajar bahasa Arab, nak membiasakan jumpa jamak taksir ni, sentiasalah membaca perkataan-perkataan baru dalam bahasa Arab dan kita akan ingat. Okey, baiklah. Seterusnya Ustaz nak pergi kepada penggunaan waw nun dengan ya nun pada jamak muzakkar salim yang Ustaz terangkan tadi. Okey. Di sini Ustaz nak terangkan penggunaan waw nun dengan ya nun pada jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim dia tak ada isu lah, tapi nanti Ustaz terangkan. Okey, satu-satu. Okey, Ustaz bagi tahu dulu tentang jamak muzakkar salim, tentang macam mana kita nak guna waw nun dengan ya nun ni. Bila kita nak guna dia. Okey. Contoh ayat, Ustaz datangkan ayat. Ja'a al-muwazzafuna. Ja'a al-muwazzafuna. Jamak muzakkar salim dia muwazzafuna. Tambah waw nun. Okey, muwazzafuna maksud dia pegawai. Ja'a telah datang. Ja'a fi'il madi, telah datang. Al-muwazzafuna pegawai itu. Para pegawai itu, ramai pegawai ni. Muwazzafuna, bukan muwazzafun. Muwazzafun seorang pegawai. Muwazzafuna tambah waw nun. Dia menjadi jamak muzakkar salim. Maksud dia ialah telah datang para pegawai itu. Okey, kedudukan kata jamak itu pelaku kata kerja. Maksudnya yang datang tu siapa? Yang datang itu muwazzafuna. Muwazzafun ni menjadi fa'il. Okey, murid-murid jangan bimbang lagi. Apa itu fa'il, Ustaz? Jangan bimbang. Ustaz akan terangkan lepas ni. Jadi, Ustaz nak bagi tahu dulu. Bila nak tambah waw nun dengan ya nun? Waw nun ni kita akan tambah dia bila kata nama jamak itu menjadi fa'il, pelaku. Okey. Okey, yang kedua Ustaz terangkan al-muwazzafuna. Contoh ayat Ustaz datangkan al-muwazzafuna mukhlisuna. Al-muwazzafuna mukhlisuna. Maksud dia para pegawai itu ikhlas. Ikhlas. Okey. Tapi dia ada waw nun juga. Okey. Sebab apa kita gunakan waw nun untuk muzakkar salim, kita tak gunakan ya nun untuk muzakkar salim?
untuk ayat ini. Sebab kedudukannya ialah menjadi subjek. Subjek ni apa subjek? Mufrad. Menjadi mubtada. Subjek dalam bahasa Melayu. Mubtada ni perkara yang berada, isim yang berada di hadapan, di awal ayat. Sebab al-muwazzafuna mukhlisuna. Al-muwazzafuna berada di depan ayat itu. Maka dia juga mesti ditukar menjadi menggunakan jamak muzakkar salim yang menggunakan waw nun. Okey, seterusnya Ustaz datangkan lagi ayat yang menggunakan ya nun. Yang jamak muzakkar salim yang menggunakan ya nun. Contoh, ra'aitu al-muwazzafina. Dia jadi muwazzafina, dia tak jadi muwazzafuna. Maksud dia, saya telah nampak para pegawai itu. Sebab apa muwazzafuna kita guna? Sebab apa kita guna muwazzafina? Ra'aitu muwazzafina. Kita guna ya nun bagi jamak muzakkar salim yang ni. Okey, jamak muzakkar salim tadi kita guna waw nun, dia akan jadi muwazzafuna. Tapi yang ni kita guna muwazzafina, kita guna ya nun. Sebab apa? Okey, sebab objek kata kerja transitif. Maksudnya kata maf'ulun bih, dia menjadi maf'ulun bih di dalam bahasa Arab. Maf'ulun bih ni benda yang kena buat. Maksudnya isim yang diperlakukan. Contoh, Ustaz pegang pen ini. Ustaz pegang pen ini kan. Pen ini menjadi maf'ulun bih. Sama dengan ayat tadi, ra'aitu muwazzafina. Saya telah nampak para pegawai. Saya ni pelaku. Saya ni menjadi fa'il. Muwazzafina menjadi maf'ulun bih. Kalau isim jamak muzakkar salim menjadi maf'ulun bih, kita tidak boleh guna waw nun dalam perkataan itu. Kita perlu guna al-muwazzafina. Okey, itu contoh. Okey, seterusnya contoh yang ketiga, contoh yang keempat ataupun contoh yang kedua bagi penggunaan ya nun. Ustaz datangkan ayat lain. Sallamtu ala al-muwazzafina. Saya telah bersalam dengan para pegawai. Selepas kata sendi nama. Sebab apa? Sebab selepas kata sendi nama, maksudnya salamtu ala. Kata sendi ni harfun. Harfun. Ba'da harfun. Apa-apa isim selepas harfun jar, maka mesti menggunakan ya nun juga. Ala, fi. Ayat tadi Ustaz datangkan salamtu ala al-muwazzafina. Ala di depan, muwazzafina di belakang ala, dia akan jadi isim ba'da harful jar. Itu nama dia. Maka dia akan menjadi ya nun. Tapi jangan bimbang, apa yang Ustaz terangkan tadi adalah fa'il maf'ulun bih, tu jangan bimbang. Nanti Ustaz akan ajarkan nanti. Okey, seterusnya kita pergi kepada penambahan alif ta pada jamak muannas salim. Adalah selepas digugurkan ta marbutah pada ta mufrad ataupun ta maftuhah. Maksudnya Ustaz terangkan tadilah perkataan muannas, perkataan muannas ada ta marbutah sebagai contoh jami'atun, kan, jami'atun. Maka dibuang ta marbutah itu, ditambah alif ta, dia akan jadi jami'atun. Kan. Okey, seterusnya kata jamak selain manusia disebut ghair akil, dianggap sebagai mufrad musanna. Sebagai contoh, hazihi kutubun nafi'atun. Maksudnya kata petunjuk hazihi, bukan haza. Haza itu petunjuk muannas. Haza kan muannas, muannas kutubun. Kutubun jamak taksir kan. Okey, kita nak buat bermanfaat. Maksudnya ini kitab-kitab nafi'atun, kitab-kitab yang penuh bermanfaat. Okey, jadi hazihi kutubun nafi'atun, maksudnya
nafi'atun sifat tu dia akan menjadi muannas juga kepada hazihi. Okey Okey. Maksudnya kata jamak selain manusia disebut dianggap sebagai mufrad muannas. Kutubun. Kutubun kan kutubun walaupun dia tak ada ta marbutah, dia adalah jamak taksir kan? Dia jamak taksir, dia buku. Dia kalau ikutkan kutubun itu isim muzakkar. Kitabun satu isim muzakkar. Bila tukar kepada jamak taksir, dia akan menjadi kutubun. Bila menjadi kutubun, automatik dia menjadi jamak taksir dan ia menjadi muannas. Sebab apa? Sebab kata jamak selain pada manusia dianggap sebagai mufrad muannas. Okey. Dan seterusnya, tiada tanda-tanda tertentu untuk mengenali kata jamak taksir, bahkan perlu dirujuk kepada kamus. Macam Ustaz sebut tadi, jamak muzakkar salim kita boleh cam dia ada waw nun dengan ya nun. Jamak muannas salim kita boleh cam dia ada alif dengan ta. Jamak taksir kita tak boleh nak cam. Macam mana kita nak cam dia? Dia banyak kita guna kalimah-kalimah mufradat di dalam kamus. Banyak buka kamus. Jadi Ustaz sarankan cuba dapatkan kamus bahasa Arab dan cuba teliti apa yang ada dalam kamus, perkataan dia. Okey, jadi itu sahaja kelas kita pada hari ini. InsyaAllah Ustaz ada berikan soalan. Ustaz harap murid-murid dapat jawab soalan yang Ustaz berikan. Soalan dia mudah sahaja, nanti Ustaz berikan dalam Google Drive. Google Form. Okey, itu sahaja kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.